Rasa macam satu perkara yang awkward apabila orang Cina sendiri tak erti nak cakap bahasa Cina. Tapi itu berlaku di Indonesia dalam 95 tahun yang lepas. Tepatnya pada Kongres Pemuda tahun 1928 di Indonesia. Masa tu golongan muda isytiharkan satu sumpah pemuda di mana berbunyi, kami putera-puteri Indonesia bersetuju bahawa menggunakan satu bahasa iaitu bahasa Indonesia. Salah satu poin dia berbunyi seperti itu. Bermakna orang-orang yang dari keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India, semua tu kena menggunakan bahasa Indonesia sebab mereka mengiktiraf negara mereka adalah negara Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi apabila merdeka tahun 1945, mereka ada kebebasan lagi untuk menggunakan bahasa-bahasa ibunda mereka. Seperti yang tadi, orang-orang Cina pun masih menggunakan bahasa dialek masing-masing dan nama mereka pun masih nama Cina juga. Apabila pemberontakan komunis pada tahun 1965 dan juga jatuhnya Sukarno yang digantikan dengan Suharto, maka bermulalah satu era baru yang dikenali sebagai Orde Baru. Suharto telah mengharamkan orang-orang Cina ini untuk gunakan nama-nama Cina dan suruh untuk ganti nama mereka dengan nama berbau Indonesia, telah menutup sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga telah mengharamkan agama Confucianism, di mana mereka orang Cina yang menganut fahaman Confucianism ni harus memilih salah satu daripada 5 agama rasmi Indonesia: Islam, Kristian, Katolik, Hindu dengan Buddha. Apabila orang-orang Cina dekat sana melihat prospek mereka untuk hidup itu seolah-olah disekat, maka mereka tiada pilihan yang lain selain untuk menghilangkan identiti Cina tersebut dan menggunakan identiti Indonesia itu. Sebenarnya kita tengok apabila generasi sekarang ini kan, kita tengok orang Indonesia muka dia muka Cina tapi nama dia tak ada nama Cina. Lepas tu dia tak boleh nak cakap Cina juga. Dia cakap bahasa Indonesia atau logat masing-masing seperti logat Jawa, ada logat Medan, macam-macam. Namun semuanya itu berubah apabila Presiden yang keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, telah memberi kelonggaran bagi orang-orang Cina ini untuk kembali masuk ke agama Confucianism itu serta membuka tempat-tempat ibadah lama mereka. Apabila kelonggaran itu berlaku, generasi yang dahulunya telah disekat, dia merasakan seperti dah terbiasa dah. Jadi kalau sekiranya kita nak bandingkan dengan situasi negara kita di sini, negara kita memberi kebebasan kepada penduduk yang berketurunan Cina dan India untuk bertutur, berbicara dengan bahasa ibunda masing-masing. Tiada halangan, tiada sekatan. Namun itulah yang membuat ada golongan yang bergaul dengan golongan bangsa masing-masing. Seperti kita tahu bagaimana konsep British meletakkan orang-orang India di kawasan peladangan, orang-orang Melayu kawasan tanian dan orang Cina di kawasan perdagangan. Jadi ada golongan yang hanya boleh bercakap dalam bahasa itu sahaja. Jadi apabila Malaysia merdeka tahun 1957 dan kemudian 1963 menjadi persekutuan Malaysia, maka ada golongan-golongan yang kita kenal di Malaysia ini, dia dah susah dah nak bercakap dengan bahasa Melayu dengan baik dan betul. Sampai sekarang kita masih jumpa lagi. Cuma kita akan mempersoalkanlah apakah mereka ini warga negara Malaysia yang ber-IC warna biru atau sebenarnya mereka ni langsung datang dari tanah besar China sehingga mereka langsung tak boleh bercakap. Jadi itu satu perkara yang agak sedih untuk kita lihat bagaimana warga negara kita sendiri agak sukar untuk bercakap menggunakan bahasa kebangsaan kita. Sementara kalau di Indonesia, walaupun ada etnik Cina yang pada masa Orde Baru itu belum dianggap sebagai warga negara, tetapi mereka masih boleh bercakap dalam bahasa Indonesia. Seperti pemenang pingat emas Olimpik pertama di Indonesia iaitu Susi Susanti, atlet badminton, pada masa mewakili negaranya, dia adalah seorang yang belum jelas lagi taraf keraitannya kerana dia adalah keturunan Cina, tetapi dia masih boleh bercakap dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, bagaimana juga dengan orang-orang di sini?